Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah dalam Buletin Pahang 31 Oktober 2021. Pembayaran dividen oleh pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda sebanyak 4 kali setahun kepada peserta menjadi tanda aras pengurusannya yang baik. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wahid Ismail berkata, ia juga menunaikan hasrat kerajaan yang diserah kepada Risda untuk membangunkan projek agropolitan di negeri ini termasuk di Gahai bermula pada tahun 2004. Saya sangat bersyukur kerana sebab ini kawasan saya dan peserta agro tu ramai juga saudara-saudara saya. Saya dapati Risda tidak pernah gagal bayar dividen kepada agropolitan di Gahai. Dengan kata lain, ini menandakan bahawa ianya diuruskan dengan baik. Jika tidak diuruskan dengan baik, tidak mungkin boleh bayar dividen. Dividen ni bila kalau syarikat ada untung bayar dividen. So agropolitan ni ada lebihan, satu boleh bayar dividen. So ucapkan sabah tahniah kepada pihak Risda. Saya pasti peserta-peserta agro sangat gembira lah. Kerana mereka ni saya melihat sendiri sebelum mereka duduk di agro ni, mereka menumpang di rumah ibu bapa. Di situ ada adik-beradik yang lain dan mereka menumpang di situ. Dan malahan ada seorang peserta daripada Koyang, dia buat rumah dalam seolah-olah garaj kereta. Jadi hari ini telah terbukti bahawa kerajaan pada masa itu, kerajaan Barisan Nasional telah berjaya mengeluarkan mereka ni keluar daripada kepung kemiskinan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Perasmian Depo Latex Scrap serta penyerahan dividen agropolitan Gahai Risda Negeri Pahang 2021. Pada majlis tersebut, sejumlah RM88,000 dividen telah dikumpul bermula pada bulan Januari hingga bulan September 2021, yang mana RM56,000 telah dibayar sebelum ini kepada 80 peserta yang terlibat. Risda mengagihkan lebihan dividen berkenaan dalam bentuk wang tunai berjumlah RM400 bagi setiap peserta dengan jumlah RM32,000. Pada majlis sama juga, Menteri Besar turut menyampaikan bakul makanan kepada 100 orang penerima dan sumbangan zakat korporat daripada Yayasan Risda. Hadir sama Timbalan Menteri 1 Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Haji Abdul Rahman Mohamad, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Ramlan Harun, Ketua Pengarah Risda, Encik Abdul Zainal, Pengarah Risda Negeri Pahang, Encik Esa Rahimin, serta Pegawai Daerah Lipis, Yang Hormat Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Rahman yang ditemui berkata, Risda meletakkan sasaran capaian pendapatan sebanyak RM4,500 bagi setiap peserta menjelang tahun 2025. Dalam usaha 2-3 tahun ini, kita berusaha bersungguh-sungguh bagaimana nak meningkatkan hasil dan sebagainya. Dan sebab itu saya bersama KSU pernah bincang, kita nak mewujudkan yang lebih efisien lagi dari segi depo latex ni sendiri. Mungkin kita boleh bina satu atau dua yang terbesar di negara kita seperti yang kita tengok di Sabah dan sebagainya. Dan ini menjadikan sasaran kita, salah satu sasaran. Dan kita sempat berbincang dengan KP Risda bahawa mungkin dari segi masa kewangan kita tak masalah. Dan tahun ini pun dari segi bajet, kalau saya melihat bajet untuk Pembangunan Luar Bandar untuk Risda, tak silap saya 58 juta yang mana dibajetkan untuk Risda. Katanya lagi, perbincangan telah dilakukan bersama Yang Berhormat Menteri KPLB dan ia adalah saranan Menteri sendiri agar Risda membuka kilang latex. Jelasnya, getah akan dibekukan dan dihantar ke luar negara mengikut permintaan negara-negara terbabit dan saranan pembinaan kilang adalah bersesuaian apabila mempunyai kedudukan keuangan yang baik dan Risda sendiri merupakan agensi yang kukuh dari segi keuangannya. Menurutnya, setakat ini terdapat 56 buah depo latex atau scrap di mana 14 buah daripadanya beroperasi di negeri Pahang
termasuklah di Agropolitan Gahai yang telah mencatat nilai hasil jualan sebanyak RM147.73.82 setakat bulan September lalu. Sebanyak 26 menara baharu sedang dibina manakala 54 stesen pemancar akan dinaik taraf di daerah Raub menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang sedang dilaksanakan. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif menerusi satu hantaran di laman Facebooknya berkata, sehingga kini 2 menara di Taman Datuk Tengku Paris dan Kampung Ulu Atuk telah siap dibina dan telah mula beroperasi sejak Jun 2021. Manakala baki 24 menara lagi akan mula dibina dalam masa terdekat dan dijangka siap sepenuhnya pada suku keempat tahun 2022 nanti. Dalam usaha sama, sebanyak 54 stesen pemancar sedia ada juga akan dinaik taraf ke rangkaian 4G di mana 9 daripadanya telah siap dinaik taraf baru-baru ini. Antara lokasi tersebut ialah Dong, Kampung Perwas, Kampung Teranum, Felda Tersang, Kampung Sangli, Bukit Fraser, Kampung Batu Malim, Kampung Kundang Patah dan sebagainya. Bagi perkhidmatan internet talian tetap, sebanyak 4,172 premis di Raub kini sedang dinaik taraf ke rangkaian gentian optik bagi memberikan capaian perkhidmatan internet yang berkelajuan tinggi. Beliau berkata semua usaha ini akan membolehkan masyarakat di kawasan terbabit mendapat perkhidmatan internet 4G yang lebih baik dan laju, sekaligus dapat memudahkan urusan termasuk anak-anak yang terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Masyarakat orang asli juga tidak terkecuali di mana 2 buah kampung orang asli iaitu Sungai Rempan dan Sungai Temir akan mendapat capaian internet jalur lebar satelit selewat-lewatnya pada penghujung Januari 2022 nanti. Pelan Jendela dijalankan secara bersama di antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan Kerajaan Pahang bagi meningkatkan perkhidmatan internet di seluruh negeri ini termasuklah daerah Raub. Pada masa ini, jendela dalam pelaksanaan fasa 1 yang bermula sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada penghujung tahun 2022. Yayasan Pahang melalui Kelab Keluarga Yayasan Pahang KKYP telah menganjurkan program pengumpulan pakaian terpakai Donation and Upcycle sebagai usaha mendidik masyarakat menjaga alam sekitar dan pembudayaan recycle and upcycle. Yang di-Pertua KKYP, Insinyur T.S. On Abdul Rani berkata, program yang dianjurkan selama 2 hari bermula 30 Oktober dan berakhir hari ini telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai, khususnya di daerah Kuantan. Program ini juga merupakan salah satu program Yayasan Pahang sebagai tanda sokongan kepada Sustainable Development Goals ataupun SDGs yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB iaitu bandar dan masyarakat mampan ataupun Sustainable Cities and Communities. KKYP telah mensasarkan pengumpulan pakaian terpakai seluruh Kuantan sebanyak 5 tan di mana pelaksanaannya adalah secara pandu lalu di perkarangan kompleks Yayasan Pahang bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Bagaimanapun katanya, jumlah pengumpulan pakaian yang diperolehi adalah melebihi sasaran 5 tan apabila pada hari pertama sahaja telah berjaya mengumpul sebanyak 10 tan pakaian terpakai dan mensasarkan sejumlah 5 tan lagi pada hari kedua. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Beliau berkata program itu juga telah mendapat sambutan daripada lebih 1,000 penyumbang melibatkan pelbagai kaum dan turut disertai penduduk dari daerah lain seperti Pekan, Maran, Temerloh dan lain-lain. Kebanyakan penyumbang berterima kasih kerana menyediakan platform untuk mereka menyumbang pakaian terpakai dan mencadangkan supaya program seumpama itu lebih kerap diadakan. Jelasnya, pakaian yang dikutip akan diasingkan mengikut keadaan pakaian iaitu pakaian yang masih elok untuk agihan kepada badan-badan kebajikan di negeri ini terutamanya di Kuantan, rumah anak yatim, rumah orang-orang tua,
penduduk sekitar Tanjung Lumpur, sekolah-sekolah, pusat pemulihan dan sebagainya. Manakala pakaian selebihnya pula akan dieksport ke negara-negara miskin di Afrika dan pakaian telah rosak pula akan di-upcycle menjadi produk baru seperti beg, selipar, alas periuk dan sebagainya dengan berkolaborasi bersama syarikat Lifeline Clothing Sdn Bhd. KKYP turut mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang dan akan berusaha untuk memanfaatkannya ke arah kebaikan serta berhasrat untuk meneruskan program sama pada masa akan datang dan berkemungkinan diadakan di setiap daerah lain sekiranya terdapat permintaan. Pahang mencatatkan sebanyak 256 kes baru COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan mencatatkan kes tertinggi. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan mencatatkan sebanyak 111 kes diikuti daerah Raub dengan 36 kes. Manakala daerah Maran pula mencatatkan sebanyak 26 kes, Temerloh dan Jerantut pula masing-masing dengan 20 kes, Bentong 19 kes, Pekan 9 kes, Rompin dengan 7 kes, Lipis 4 kes, Canberra Highlands 3 kes dan Bera 1 kes. Sehubungan itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Justru pematuhan SOP dan kawalan kendiri perlu diamalkan secara maksimum bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, pasti rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.